Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Kita telah masuk kepada beriman kepada Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita telah masuk kepada perbincangan beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang rasul, seorang nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keturunan yang baik, sebagaimana di dalam kitab kita yang selalu kita baca, hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi tarakus sifaha falan nusibhu ma'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Itu dari segi keturunannya sangat cantik orangnya. Turunannya tidak ada yang cacat. Kemudian rupa pun cantik. Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala bila dia puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Hasan dia kata wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Hasan kata, ahsanu minka lam tara qattu 'aini wa ahsanu minka lam tara qattu 'aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Itu pujian sahabat. Dia kata, orang yang lebih comel daripadamu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah aku tengok. Orang yang lebih cantik daripadamu tak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Dia puji betul. Cantik. Kemudian kita masuk kepada perbincangan yang seterusnya, sambungan pada kali ini, iaitulah tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah beri jawatan dia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang cukup tinggi, yang cukup agung, yang sangat mulia. Maka kita beriman bahawa Allah Ta'ala telah mengurniakan baginda sallallahu alaihi wasallam semua akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena itulah apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, orang tanya dia, bagaimana akhlak Nabi? Dia jawab sepatahnya, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi, Quran. Semua yang ada dalam Quran tu, diambil kita buat belakang. Tak ada tangguhan. Kita beriman belakang. Baca belakang dalam Quran. Tapi waktu nak buat, terpilih-pilih. Pilih yang kita rasa boleh buat, sesuai, kita buat. Yang rasa tak sesuai, tak terbuat. Mungkin setengah tu tak sesuai dengan sebab keadaan. Bukan keadaan apa. Orang tak buat. Macam undang-undang Islam. Kita tak boleh buat kita seorang. Ia kena ke negara buat. Dan negara tak buat, kita putih. Kau lah tak buat sama. Nah itu dia panggil kesalahan hati duduk di puncanya. Banyak tersekat di atas. Tapi insya-Allah lah, kalau arahan yang bersifat peribadi, banyaklah yang kita dapat laksanakan. Jadi Nabi kita juga kana khuluquhul Quran. Sebuah Quran itu, itulah akhlak Nabi. Quran kata apa? Dia buat. Allahu Akbar. Tuhan bagi, Tuhan pilih kepada dia. Ini juga satu tanda yang membuktikan kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam dan pertolongan Allah kepada baginda. Sepanjang sejarah hidup baginda, tidak ada seorang pun pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percakapan dusta, tak pernah bohong sama sekali. Pasal itulah bila Nabi kita panggil Quraisy nak tanya di atas Bukit Safa, Quraisy kata apa? Quraisy ni tak beriman dengan Nabi. Dia kata, ya Muhammad, ma'ahidna alaika kadziban. Ya Muhammad, kami tak pernah dengar kau cakap dusta. Tak pernah dengar kau cakap dusta. Tapi bila Nabi beritahu kepada dia, aku ni utusan Allah, pada waktu dia tunggil punggung, dia tak boleh terima hal tu. Tapi dia peribadi, Muhammad ni tak boleh cakap dusta. Itu difakti oleh kita ni, sebagaimana kata ahli sejarah, dia kata, al-qawlu ma syahida bil a'da. Benda yang kita nak dengar ni, apabila seru kita bagi saksi. Kalau kawan-kawan saksi kita baik, biasalah kawan-kawan. Tapi kalau musuh kita kata kita baik, kita baik itu. Musuh ni biasanya dia akan cari kesalahan. Tapi kalau musuh kata orang ni memang baik, betul, tak pernah dusta, tak pernah bohong, baik,
Cuma ajaran dia kami tak boleh terima. Sebab menyalahi ajaran tok nenek kami. Itu ya yang masalahnya. Dia bukan masalah dia kata Nabi bohong. Cuma masalah bercandanya. Ini tok nenek dia. Jadi kita ini jangan. Bila kita tahu benda tu baik, benda tu betul, tak usah duk main dengan tok nenek kita ni. Zaman tok kita lagi, duk buat benda ni. Jadi tak boleh macam tu sebab kita nak yang benda yang dikata tu betul. Jadi segala benda ni, apa yang bila musuh tu saksi, bukanlah syarat musuh kena saksi. Tapi kalau musuh tu saksi kita betul, lagi kuatlah kebenaran, apa ni betul yang kita ni. Itu dia panggil gitu. Jadi tidak ada seorang pun pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percakapan dusta dalam urusan agama atau urusan dunia. Sama ada sebelum dan selepas kebangkitan menjadi Rasul. Waktu dia muda dulu pun, sebelum 40 tahun, tak pernah dia dusta. Walaupun sekali, sudah tentu musuh-musuhnya mengambil peluang ini menuduh baginda. Kalau ada Nabi kita cakap dusta sekali, mesti dia orang ambil kesempatan. Sebagaimana Abu Sufyan, sewaktu berada dekat dengan Herakla, Raja Rom. Dia cakap, dia panggil, waktu rombongan pedagangnya sampai ke Rom, waktu itu Nabi kita hantar surat. Hantar surat kepada raja-raja. Aslim, taslam. Masuk Islam, muslimat. Jadi, Raja Rom nak tahu siapa dia Muhammad. Dia kata mana dicari dalam negeri kami ni, di Syam ni, siapa dia ada rombongan pedagang yang mari daripada Mekah. Panggil. Kebetulan Abu Sufyan ada di Syam. Masuk dalam istana. Duduk sebelah raja. Dia kata, siapa dia orang paling rapat keluarga Muhammad? Abu Sufyan kata aku. Dia mengaku. Mari dia sebelah aku. Okay. Yang lain-lain semua dengar. Aku akan tanya dia ni. Kalau dia bohong, kamu kata bohong. Jadi Abu Sufyan kata, aku nak bohong tak berani. Kalau saya cakap bohong tak raja, kan patut kepala ni. Bukan main-main raja Rom. Bukan raja kecil. Jadi, bila dia tak berani, dia cakap betul. Apa dia Muhammad? Dia cakap orang baik, keturunan baik, pengikut dia siapa dia. Habis sekali last ni. Dia kata, tuanku, satu je saya. Ada muskil masalahnya Muhammad. Sikit. Apa yang sikit tu? Dia kata satu hari dia mengaku dia pergi ke Masjid Baitul Maqdis. Pada malam yang sama, dia balik pagi esok di Mekah. Hak ni otak saya ada segi teknologi ada masa tu. Teknologi untuk jalan ni. Orang tak lebih mau. Macam mana agak-agaknya tu aku? Dia nak kata Nabi dusta tak berani. Sebab tak pernah dusta. Semua nak cari poin. Nak suruh raja ni kata, ada masalah sikit. Ada keraguan sikit macam mana. Prima facie apa istilah orang lain. Macam ada keraguan tu ada. Jadi raja pun tanya juga. Mana sabar dia sama satu malam mari. Mimpi ke? Tak mimpi. Kalau mimpi semua orang percaya. Mimpi gila atas dunia mana pun. Nah, kita mimpi bagi tanah aku jadi raja. Tok kira tu semua orang percaya. Kakak habis orang kan. Tapi ini realiti. Pening raja duk mikir. Ada masalah juga Muhammad sikit. Tiba-tiba Tok Guru, salah satu Tok Guru dalam mesyuarat tu cakap, tuanku, jangan apa ni? Jangan gopoh, nak tuduh Muhammad. Saya ada saya jadi saksi. Mana saksimu? Saya ni tugas jaga masjid Baitul Maqdis. Malam-malam saya tutup pintu semua, baru saya balik tidur. Satu malam pintu tak boleh tutup. Pintu tak boleh tutup. Panggil semua. Keras tenaga panggil tukar-tukar pintu ni yang ada ni. Bahagian maintenance semua mari. Tak boleh tutup. Dia orang tak sah, itu tak usah dia tetap. Jangan tak boleh tutup ya. Kita baiki pakai esok lah. Sekat-sekat gitu je lah malam ni. Jangan kunci ya. Tutup apa dia? Awak sekat lah takut masuk hayawan ke apa. Aku balik tidur. Malam tu bunyi bising di masjid. Besok aku mari. Pintu tu buka. Tutup itu. Tak ada apa-apa. Tak ada masalah. Dia kata boleh jadi malam tu lah malam Muhammad mari ke Baitul Maqdis. Peluh Abu Sufyan. Ada lagi saksi sini. Tengok tu saksi tu maknanya tak boleh lain. Walaupun di tengah-tengah majlis Raja Rom, Herakla, saya tulis orang panggil. Ada juga saksi depan dia bahawa Tok Guru dia sendiri menyatu. Memang berlaku. Aku tahu dalam ilmu yang aku belajar dari kita tahu bahawa saat malam macam ni, malam tak boleh tutup pintu ni, ada Nabi nak balik singgah masjid. Mulai Muhammad dah kemari. Mana ada Nabi? Tengok. Allahu Akbar. Tak boleh. Kalau Nabi pernah dusta, tentulah Abu Sufyan akan cerita. Dia ni gini. Sifat dia masa kecil dulu, suka tipu orang atau suka apa. Dia akan kata, tapi ni tak boleh. Sebab dia boleh cari apa dia? Cari poin sikit, bagaimana nak
nak tipu, nak kata Abu Sufyan, itu je lah. Yang boleh kata. Baik. Kita tengok pula kepada yang seterusnya. Jadi kalau ada Nabi kita pernah bercakap dusta sekali, tentulah menjadi peluang orang nak tuduh Nabi. Allahu Akbar. Satu, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perbuatan keji atau perbuatan yang meliarkan hati manusia sebelum dibangkit menjadi Rasul dan selepasnya. Manakala adalah kerana dia tak baik, tentulah orang akan sebut. Baginda sangat berani, tidak pernah lari daripada mana-mana musuh, sekalipun dalam keadaan sangat cemas dan takut. Sebagaimana ternyata semasa berlakunya peperangan Uhud dan Ahzab. Ceritanya panjang. Baginda sangat kasihan belas kepada umatnya, sehingga Allah mengingatkan baginda supaya jangan keterlaluan memikirkan masalah umat, seperti dalam firman Allah, "Fala tazhab nafsuka 'alaihim hasarat", maka janganlah dirimu binasa kerana kesedihan terhadap mereka yang menjadi umatmu. Jadi surat Fatir ayat 8 ni Nabi kita sedih tengok umat dia tak beriman. Kan dalam cerita kita 41 kelebihan Nabi tu, salah satu kelebihannya Nabi kita menangis kerana memikir pada masalah. Ummati, Nabi kata, sabaka, Nabi kita menangis. Duk fikir ke masalah umat. Umat yang hari-hari duk fikir ke benda lain. Tak ingat-ingat ke Nabi SAW. Inilah masalah kita. Cinta tidak berbalas dengan Rasulullah SAW. Orang saya cinta tersayang. Sayang juga, bukan saya. Kalau tak saya, tak sampai masjid ni. Tapi, saya tu setakat mana? Itu nak tahu. Dengan anak kita mana saya? Nabi dengan anak. Saya kan anak lagi. Dalilnya, kalau anak tak salat, tak marah tu. Jadi itu menunjukkan bahawa saya kan anak kepada saya kan Nabi. Kalau anak tak aurat marah tak marah. Tak marah. Apa tak marah? Itu saya kan anak kepada saya. Saya kan Nabi. Itu je. Dia punya skema, still nak tahu saya kita ni dengan Nabi dengan anak tak tengah. Nabi kata haram. Kalau anak kita buat, kita lari ke tidak? Tak lari. Saya kan anak. Nabi kata halal, anak kita tak buat. Pasti kita tak galak suruh dia buat. Semaya sunat, semaya apa ni, tahajud tak. Maknanya, pasal apa? Budak. Apa ni, biarlah, dia nak tidur. Jadi nampak, saya kata apa? Itu ya cara je, mudah ya. Tak tahu dia beli alat-alat suluh elektronik tak ada. Lepas situ ya. Baik. Dan firman-Nya lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maksudnya sungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaum kamu sendiri. Rasul yang Allah telah hantar kepada kita ni daripada keturunan manusia. Berat terasa olehmu penderitaan kamu, sangat ingin keimanan dan keselamatan untuk kamu, amat belah kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surah At-Taubah ayat 128. Selain daripada itu, baginda SAW bersifat dengan setinggi-tinggi darjat kemurahan dan kemuliaan. Memadai dengan sedikit daripada kemewahan, Nabi sangat fasih dalam percakapan. Ucapan baginda ringkas tetapi padat. Dia panggil Jawami'ul Kalim. Cakapnya pendek, maknanya panjang. Itu dia. Baginda sangat lemah lembut dengan orang-orang yang baik. Pemaaf, tidak marah melainkan kerana Allah. Dia marah. Kalau orang buat salah masalah tentang hukum Allah, merah muka Nabi. Marah. Tapi kalau salah orang kacau dia tak apa. Pernah orang badui mari pegang tabah baju baju. Adil ya Muhammad. Berlaku adil. Sahabat-sahabat begini naik berkomong. Apa ni mari pegang wajah Nabi? Tu Nabi berlaku adil. Nabi kata siapa dia adil kalau aku tak adil. Jadi sahabat-sahabat pun orang hebat-hebat lah. Orang-orang beda baik juga, bukan orang lemah. Kalau nak naparak badu itu, snack lah. Nabi kata tak apa dia. Tapi kalau bila orang mari, lawan hukum Allah, contohnya Usamah mari nak rasmi, supaya tak laksana ke satu undang-undang kata orang itu. Nabi naik mimbah lah dia. Naik mimbah kan. Sampai dia yang nak halal hukum Allah, dia bila orang buat kesalahan dalam hukum, Nabi kita akan bertegas. Marah sekali. Jadi tidak menjadi masalah kalau kita kena marah juga dalam masalah orang yang tak ikut hukum Allah. Tidak marah melainkan kerana Allah. Kalau orang diri dia pergi dah buat dapat baju dia tak apa lagi. Tak apa. Tapi dengan hukum Allah jangan.
merendah diri dengan para mukmin, banyak beribadah dan berkekalan dalam jihad, bertawakal kepada Allah. Baginda memiliki akhlak Rabbani, yakni akhlak yang bersifat dengan apa yang diarah oleh Allah, pemberian Tuhan. Semenjak daripada permulaan hidup sehingga wafatnya sallallahu alaihi wasallam, tidak berubah dan bertukar. Pengertian inilah yang disyaratkan dalam firman Allah, "Wa ma ana minal mutakallifin." Dan saya bukanlah daripada golongan orang yang mutakallifin, yang mengada-ngadakan dan memberatkan diri. Tak ada. Kerana orang mutakallifin tidak akan tetap dengan sifat-sifat demikian sepanjang hidupnya. Jadi orang yang berat ni, orang yang hidup maksa diri. Contohnya kita mula-mula jumpa Islam ni tak, paksa diri. Puasa hari-hari. Tahajud tu sama dia tak tidur malam dah. Kena 2-3 hari, tak jumpa sehari dah. Dia pernah. Takalluh, dia panggil takalluh ni, berat diri. Bila jumpa benda tu, gopoh selalu. Tamak selalu. Lepas tu tak ada. Kita naknya biar bersederhana tapi berterusan. Itu takalluh. Kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke kemuncak ketinggian dan kesempurnaan yang tidak ada pada yang lain. Ini kerana ketinggian dan kesempurnaan demikian dikecualikan pada mereka yang telah dipelihara oleh Allah. Kesempurnaan kepribadian baginda adalah sebesar-besar dalil yang membuktikan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu, kita dapati para bijak pandai menghukum kebenaran risalah baginda berdasarkan akhlak, kebenaran percakapan dan sejarah hidup baginda yang bersih. Perhatikan kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ketika mengetahui bahawa baginda benar dan beramanah. Tatkala baginda memberitahu kepadanya tentang penerimaan wahyu, sesungguhnya aku takut akan berlaku sesuatu terhadap diriku. Jadi bila Nabi kita terima wahyu di Hira, balik ke rumah dia, jumpa isteri dia Khadijah, Nabi kata, khasyitu ala nafsi. Aku bimbang, takut apa-apa aku ni. Orang malu besar sangat ni. Malaikat Jibril. Nabi kita tengok rupa yang asli. Nabi kata saya. Nabi bimbang. Khadijah kata apa? Tengok ni, isteri sini. Dia tak kata itulah pandai-pandai hidup takwa atas buah. Dah. Khadijah kata apa? Dia kata, janganlah begitu. Demi Allah, Allah sekali-kali tidak menghinakan abang. Tak hina. Sesungguhnya engkau menghubungkan silaturahim. Tengok. Dia bilang sifat-sifat Nabi. Membela yang lemah. Melahirkan yang belum ada. Melahirkan apa ni? Taksibul ma'dum. Mana engkau telah memberi bantuan kepada orang yang tak ada. Tak ada makanan, tak ada benda. Nabi kita bagi. Menghormati tetamu. Dan sanggup menghadapi ujian dalam kebenaran. Taksibul ma'dum itu bukan melahirkan, tak ada. Nabi kita tak lahirkan. Nabi kita memberi. Nabi kita memberi bantuan kepada orang yang tidak ada benda. Tak ada makanan, beri makanan. Itu sifat Nabi. Kalau dia kata mana boleh? Allah Ta'ala mesti bantu Rasulullah. Sebab Rasulullah ni sifatnya benar, sifatnya dia disebut sifat-sifat kebaikan. Begitu juga dengan Hercules. Hercules itu Herakla. Yang kita cerita tadi. Raja Rom. Ketika baginda mengirim surat menyuruhnya pada Islam, ia minta daripada orang-orang Arab yang berada dalam negaranya. Itu tadi ada sekarang ini. Yang kebetulan semasa itu Abu Sufyan beserta kabilah perniagaan Quraisy berada di negeri Syam. Herakla ataupun Hercules menjemput mereka dan penterjemah ke majlis perhimpunan beserta dengan pembesar-pembesar Rom bertanyakan perihal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar penerangan daripada mereka, ia mendapat kepastian bahawa apa yang diceritakan tentang akhlak dan kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam adalah membuktikan kebenaran agama yang dibawanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutuskan. Kami rasa berfaedah kalau kami paparkan, mana kita letakkan di sini dialog perbincangan yang berlaku di antara Herakla dengan Abu Sufyan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kerana dialog perbualan ini mengandungi pengajaran, pedoman dan bukti-bukti bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan hujah-hujah yang tepat dan tanda-tanda yang membuktikan kebenaran dakwah baginda, keistimewaan, kepribadian, apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu dengan mukjizat Al-Quran dan mukjizat-mukjizat lain yang amat jelas. Kita tengok apa dia kata-kata dua orang ni, Herakla dan Abu Sufyan tentang Nabi. Imam Bukhari menceritakan
Abu Sufyan dan kumpulan peniaga Arab Quraisy telah mengunjungi Syam dalam masa berlaku peristiwa perdamaian Al-Hudaybiyah. Hudaybiyah ini berlaku pada tahun 6. Tanda kata itu, Hudaybiyah berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Tahun yang ke-7 Nabi kita pergi buat umrah, ganti umrah Hudaybiyah. Tahun yang ke-8 buka Nabi Muhammad. Satu-satu kena ingat tarikh ni. Tarikh sejarah Nabi ini dalam masa 23 tahun ni, khususnya tahun yang akhir-akhir lepas hijrah itu, dia ada dalam kepala kita. Tahun pertama hijrah. Tahun yang kedua Perang Badar. Yang ketiga Uhud. Yang keempat, yang kelima Ahzab. Yang keenam Hudaybiyah. Yang ketujuh Nabi kita pergi umrah Qadha. Yang ke-8 pembukaan kota Mekah. Yang ke-9 Uhud. Yang ke-10 Nabi kita Hajjatul Wada. Yang ke-11 ila Rafiqil A'la, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letak dalam kepala gitu. Dia boleh macam-macam tipis. 1 kali 1, 2. Imam Bukhari, jadi mereka dijemput oleh Herakla yang berada di Ilya. Berada di. Da itu menentuk senggang jauh sikit. Sebabnya da itu dengan makna di. Ilya, nama tempat. Baitul Maqdis nama dia Ilya. Lepas pada da itu tak senggang. Di Baitul Maqdis hari ini. Dalam satu majlis perhimpunan yang dihadiri oleh pembesar-pembesar Rom dan penterjemah. Jadi Rom panggil penterjemah. Boleh cakap Arab. Tanya Herakla, siapakah di antara kamu yang paling hampir keturunan dengan Muhammad? Jawab Abu Sufyan, saya lah yang paling hampir. Abu Sufyan mengaku, dia. Herakla menyuruh Abu Sufyan mendekatinya. Dan menyuruh rombongan Quraisy berada di kalangan di telinga Abu Sufyan. Duduk sini. Mari kita cerita awal tadi. Berkata Herakla kepada penterjemah. Mutarjih aja. Aku akan tanya dia mengenai Muhammad. Jika ia berdusta, maka kamu semua janganlah percaya kepadanya. Kalau dia berdusta, kamu jangan percaya. Cukup baik. Ketika itu Abu Sufyan bersungut. Demi Allah, kalau tidak kerana malu mereka mengatakan aku berdusta, dia takut bawa ni kata dusta. Dia mana tahu dalam rombongan yang awal mana ada nyampai ayat perlu pada Nabi, pada Muhammad mungkin. Dia tak tahu rombongan dia bawa pun, boleh jadi demo ni membela Nabi. Abu Sufyan cakap dusta, dia tak, saya kenal Muhammad. Masih sampai kita gini. Kalau tak, kalau rombongan yang awal ni jangan dulu cerita orang tu, boleh jadi ada orang tu simpati dengan kawan tu. Jadi jika ia berdusta, Abu Sufyan kata apa ni? Kalau tidak kerana malu mereka mengatakan aku berdusta, nascaya aku berani berdusta terhadap Muhammad. Dia nak juga tapi tak berani. Pertanyaan pertama mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah, tanya Hercules, bagaimanakah keturunan Muhammad di kalangan kamu? Jawab Abu Sufyan, keturunannya mulia. Bagai baik. Tanya Hercules, pernahkah dahulu salah seorang daripada kamu menyeru seperti seruan Muhammad? Ada atau tidak tok nenek dia pernah berdakwah macam ni? Ada orang kepada Islam ni ada? Jawab Abu Sufyan, tidak pernah ada. Tak ada lagi, ada baru ni. Kalau ada dah, senang. Boleh jadi dia nak kekalkan ajaran tok nenek dia. Tanya Hercules, adakah datuk neneknya daripada kalangan raja? Pernah tok nenek dia jadi raja? Jawab Abu Sufyan, tidak pernah. Tak ada. Tanya Herakla, pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada golongan yang kuat atau golongan yang lemah? Apa dia pengikut dia? Orang hebat-hebat ke? VIP belakang ke? Orang kampung? Jawab Abu Sufyan, pengikut-pengikutnya terdiri daripada golongan yang lemah. Orang yang lemah yang ikut dia. Hebat-hebat tu lawan dia. Dia berbuk projek ni. Jadi, tanya Herakla, pengikut-pengikutnya makin hari makin bertambah banyak, ramai, atau makin hari makin kurang? Makin ramai atau makin kurang? Jawab Abu Sufyan, makin bertambah ramai. Makin ramai. Tanya Hercules, pernahkah seorang daripada pengikutnya berpaling menjadi murtad kerana benci kepada Islam setelah ia memeluknya? Jawab Abu Sufyan, tidak pernah. Tak ada seorang pun. Tanya Hercules, pernahkah kamu menuduhnya berdusta sebelum ia membawa agama baru ini? Jawab Abu Sufyan, tidak pernah. Tanya lagi Herakla, adakah ia pernah melanggar janji? Atau pernah menipu dalam perniagaan atau dalam perjanjian dengan orang ke? Jawab Abu Sufyan, kami tidak pernah ia bersikap demikian. Kami tak pernah kenal Muhammad ni bersikap menipu. Tak ada. Abu Sufyan berkata,
Saya tidak berpaling mengatakan apa-apa kecuali menjawab pertanyaan saja. Apa saya jawab ini? Jawab soalan tua ini. Walaupun saya ni adalah hati tu belegak orang panggil. Nak malu ke Muhammad ni. Dia cakap betul. Puji Nabi dekat akhir kelar. Dekat raja tu. Tanya Hercules lagi. Adakah kamu memeranginya? Tak juga. Jawab Abu Sufyan. Ya, kami memang nak lawan dia. Tanya Hercules. Bagaimana kamu memeranginya? Jawab Abu Sufyan. Serangan di antara kami dengannya adalah bergilir. Kadang-kadang ia berpeluang, dia menang. Dan kadang-kadang kami yang menang. Al-Harbu Sijal. Kali dia menang, kali kami menang. Di Badar dia menang, di Uhud kami menang. Dia kata macam itulah. Tanya Hercules lagi, apakah ia menyuruh kamu? Muhammad suruh apa? Ia kamu lawan dia. Jawab Abu Sufyan, ia mengajak kami beribadat kepada Allah yang Esa. Melarang kami menyengutui Allah dengan sesuatu yang lain. Menyuruh kami tinggalkan apa yang dikatakan oleh datuk nenek kami. Ini tak tahan. Dia suruh kami tinggal, datuk nenek kami suruh buat. Dengan semua berhalanya, dengan sebab apa. Dia suruh tinggal. Sampai hati dia. Dan ia menyuruh kami mendirikan salat, bersikap benar, memelihara maruah diri, dan menghubungi silaturahim. Ini ajaran dia. Anak ceritanya, Nabi kita ajak benda-benda yang semuanya akhlak. Kemudian Hercules bersungguh kepada Abu Sufyan. Hercules jawab balik. Ini orang panggil jawab balas Hercules kepada Abu Sufyan. Yang tadi dia tanya soal apa itu, nak cek apa itu. Dia pun ulasan. Kita dengar ulasan Hercules pula. Aku, engkau. Hei, Abu Sufyan. Aku tanya engkau tentang keturunan Muhammad. Engkau jawab, ia berketurunan yang mulia. Maka, begitulah para rasul-rasul dahulu yang diutuskan. Betul. Macam ni lah, rasul-rasul dulu, semuanya keturunan yang mulia. Aku tanya engkau, pernahkah seorang dari golongan kamu menyeru seperti surah Muhammad? Ada ketuk nenek dia pernah mengajar macam ni? Engkau jawab, tidak ada. Kalau ada seorang daripada kamu pernah menyeru seperti seruannya, maka berarti beranilah aku kata bahawa Muhammad itu meniru seruan orang sebelumnya. Jadi kalaulah Muhammad ni pernah, ketuk nenek dia pernah buat benda ni, aku berani kata Muhammad tiru orang dulu. Atau ayah dia dulu. Ini tak ada. Aku tanya engkau, adakah datuk neneknya daripada keturunan raja? Engkau kata tidak. Aku fikir, kalaulah datuk neneknya daripada keturunan raja, maka aku berani menegaskan bahawa Muhammad itu menuntut kerajaan datuk neneknya dulu. Berjadi dia nak mula takhta atau ayah dia. Ini tak ada juga. Aku tanya engkau, adakah kamu pernah menuduhnya dusta sebelum ia membawa agama baru ini? Engkau kata tak pernah dusta. Maka aku ketahui bahawa sesungguhnya ia tidak berani bersikap benar dengan manusia. Sesungguhnya ia tak pernah bersikap dusta dengan manusia. Takkanlah dia berani nak mendustakan Allah. Tak jawab dia. Kalaulah dia dengan manusia pun dia tak pernah dusta. Takkanlah dia nak berdusta pada Allah bahawa dia bawa agama daripada Allah. Kuat tu hujah dia. Maka aku menanya engkau, pengikut-pengikutnya terdiri daripada golongan yang kuat atau yang lemah? Engkau jawab daripada golongan yang lemah. Maka begitulah pengikut para rasul yang dahulu. Pengikut Nabi Musa yang lemah. Nyahala ke Fir'aun, lari sampai ke tepi laut. Nabi-Nabi dulu semua pengikut dia lemah. Macam inilah Nabi. Aku tanya engkau, pengikut-pengikutnya semakin hari semakin bertambah atau semakin hari semakin berkurang? Engkau menjawab, semakin hari semakin bertambah. Begitulah hal iman. Iman seorang manusia ini bila masuk dalam hati, dia akan terpasak di situ. Tak lagi. Apabila iman telah sempurna. Aku bertanya engkau, pengikut-pengikutnya pernah menjadi murtad setelah memeluk agamanya? Engkau kata tak pernah. Tak ada seorang pun. Maka begitulah hal iman manakala telah tertanam dalam jiwa. Bila iman dalam jiwa, dia tak akan murtad. Allahu Akbar. Kemas sungguh soal jawab Hercules. Aku tanya engkau, pernahkah ia mengkhianati atau menipu? Engkau menjawab tidak pernah. Maka begitulah hal Rasul-Rasul dahulu, mereka tidak pernah mengkhianati. Yang mengkhianati ini orang-orang lain. Dapat amanah, tak jalan juga. Boleh projek, bagi ke anak-anak dia. Itu dipanggil, tak ada. Rasul-Rasul dulu tak ada pernah khianat. Dan aku tanya engkau kepada apakah ia mengajak? Maka engkau menjawab ia mengajak kepada ibadat kepada Allah. Tidak menyekutuinya dengan yang lain. Tidak menyembah berhala. Mengajak kami mendirikan salat. Bersikap benar. Memelihara maruah. Jika benar apa yang engkau katakan tentang Muhammad itu,
Nasai suatu hari nanti ia akan mengambil tanah yang aku pijak ini. Jadi dia telah kata, siapa aku pijak hari ini akan jadi di bawah talukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heraklah bagi jaminan. Siapa aku duduk hari ini akan masuk di bawah pemerintahan pentadbir Muhammad. Nah, negeri Marum akan jatuh. Sesungguhnya aku tahu bahwa ia telah muncul. Aku tahu dah, aku dengar ada kata Nabi akhir zaman ini muncul. Tetapi aku tidak sangka bahwa ia keluar dari kalangan kamu bangsa Arab. Dia ingat kembali daripada bobok dia. Bobok Kristian ni. Orang Yahudi dengar buat dia. Aku tak sangka pula Arab ni yang duduk di padang pasir ni jadi Nabi akhirnya. Itu dia kata. Dan sekiranya aku sampai ke tempatnya, aku akan segera menemuinya. Dan sekiranya aku ada bersamanya, aku akan membasuh dua kakinya. Allahu Akbar. Heraklah kata aku akan basuh dua kakinya. Jadi, habislah cerita kita dalam kitab kita. Dalam riwayat lain, cerita Heraklah ni bila habis di situ, Abu Sufyan pun terkejutlah dengan cerita-cerita tadi. Tapi dalam riwayat Bukhari kita cerita tadi yang kita sebut dalam kitab ni, apa ni cerita yang apa ni Abu Sufyan cuba nak sebut tentang apa ni tadi? Nabi kita berjalan pergi ke Mekah. Yang Nabi kita pergi Mekah kan? Dalam riwayat lain disebut Nabi kita berjalan daripada Mekah satu malam kepada Baitul Maqdis. Jadi adalah sedikit poin nak ragu dengan raja. Maka dijawab oleh Tok Guru dia tadi, Padri seorang tadi jawab. Malam tu aku nak tutup pintu tak boleh tu. Cerita. Baik, sambung cerita sikit lagi. Cantik cerita ni, memang menarik. Bila habis semua, Abu Sufyan pun habis poin. Heraklah pun dah tahu dah. Dia kata kalaulah inilah Muhammad, dia akan ambil tempat aku ni. Tempat aku pijak hari ni menjadi negeri di bawah pimpinan Muhammad. Tabir Muhammad. Dia kata okeylah. Tetamu-tetamu Mekah semua boleh keluar. Mungkin pergi jamuan ke apa. Jadi satu hari, Heraklah panggil semua. Presidennya khas. Dia panggil Tok Guru, padri-padri dia panggil masuk dalam istana. Tutup pintu. Bila tutup pintu, dia tanya Tok Guru dia. Kamu dah dengar cerita Muhammad? Semua hujah-hujah yang aku tanya kepada wakil mari pada Mekah ni, betul Muhammad. Aku rasa dialah Nabi akhir zaman. Dia tanya Tok Guru, Heraklah ni dah yakin dah Nabi, kita Nabi lah akhir zaman. Dia kata bagaimana kalau kita ikut Muhammad? Bagaimana kalau kita ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad Nabi kita kalau raja masuk Islam, kekal dia jadi raja. Cuma dia kena tukar undang-undangnya. Undang-undang Islam nak pakainya. Tak lagi. Kristian. Dia cuba tanya Tok Guru dia, macam mana kalau kita ikut Muhammad? Bila dia sebut ikut Muhammad, Tok Guru ni bangun nak keluar daripada dewan. Ni. Yang mencelaka ke raja ni siapa? Penasihat agama ni yang celaka ke raja. Bangun nak keluar daripada dewan, Heraklah kata tutup itu. Pengawal dia kerap tutup itu, dia kata mari semula. Tadi aku tanya kamu, nak dengar pandangan kamu. Kamu dah tahu Muhammad itu betul. Apa kiranya kita ikut Muhammad? Rupanya penasihat agama ni nak lari keluar bila sebut dah ikut Muhammad. Kalau kamu semua tak mau ikut, kita istilah hari ni, kita akan lawan Muhammad sampai ke akhirnya. Pada waktu itu, penasihat agama ni sujud pada Heraklah. Allahu Akbar. Ini ya, kita nampak sekarang. Bila-bila masa, di zaman mana-mana zaman pun, yang merusakkan pemerintah ni siapa? Ahli-ahli agama yang merusak. Dia tahu. Apa kipas, apa bapa ni, apa di padri-padri. Dia tahu dan kita tahu sudah ada sifat tadi. Tapi kenapa dia tak mau terima juga? Sebab tak mau tunduk. Angkuh, takbur, tak mau terima kebenaran, maka hancurlah binasa. Ada tu berbeza di antara Heraklah dengan Hercules ini dengan Raja Parsi, Kisra. Bila sampai surat Nabi ke Kisra baca. Nabi kata, ya Kisra, pemimpin Paris, aslim taslam yu'tikallah. Apa ni? Aslim taslam. Nabi kata masuk Islam, Muslimah. Dia ambil surat Nabi, dia koyak kepada apa ni? Putusan. Koyak. Bila sampai maklumat ni kepada Nabi, surat dia dikoyak, tidak dilayan dengan baik, Nabi kata, mazzakallahu mulkahum. Allah Ta'ala koyakkan kerajaan dia. Negara pertama yang jatuh, iaitulah negara Farisi. Mula-mula tak jatuh. Sebab dia hina surat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Heraklah, oleh kerana dia kenal Nabi dalam kitab Injil dia sudah ada, dia ambil surat Nabi dia simpan. Harus surat Nabi. Tapi malangnya, ialah ketentuan Allah Ta'ala satu yang azalilah. Dari sudut perbincangannya, malangnya penasihat dia ni, Al-Fatari ni. Penasihat-penasihat agama ni yang tak mahu terima dakwah. Heraklah pun macam nak. Dia kata tutup pintu. Kita bicara tutup. Apa kata kita ikut Muhammad? Tak mahu. Bunyi ikut Muhammad tu pakai nak lari keluar. Sampai dia panggil balik. Bila kata kita lawan Muhammad, sujud. Pokok Heraklah. Pokok ni. Fatari ni sujud pada Heraklah. Sukanya nak lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masa setiap zaman, yang merusak pimpinan merusakkan negara ni, penasihat agama yang tidak betul. Yang mementingkan pangkat, mementingkan keduniaan ni. Jadi, maka katanya surat Heraklah ni, disimpan dalam satu bekas, satu tabung ini. Buat daripada besi ke apa ni, simpan surat Nabi. Sampai kepada berapa keturunan Raja Rom. Sampai hari ni Rom boleh jatuh lagi. Rom Vatikan tak jatuh lagi. Dan insya-Allah, kalau hadis Nabi kata, Rom akan jatuh. Rom Vatikan akan jatuh ke tangan Islam. Tak lama. InsyaAllah ta'ala kita berdoa. Boleh jadi damai kita ni kita tempat tengok ataupun damai anak-anak kita insyaAllah ta'ala. Itu cerita tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak cari satu-satu kebenaran Nabi, memang lagi kuat lagi kuat. InsyaAllah. Tahun ni kita dah wasana buku 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah benar lah. 2 jam je kita baca buku tu. Anda rasa para jemaah rasa berpuas hati. Boleh dengar Nabi, 41 kelebihan yang begitu tinggi. Jadi insyaAllah lepas ni kita cari buku lain pula. Iaitulah saksi, penyaksian orang-orang yang terdahulu dan terkemudian terhadap kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ni, di antara orang dulu, contohnya bila Nabi kita sampai ke Syam, ke Busra Syam, Nabi kita tengok, Tadrim dia nampak. Nabi kita berjalan ada awal kepala dia. Dia panggil, dia tengok. Dia kata betul, dia ni Nabi. Dia bising dengan Abu Talib, buat balik segera anakmu. Balik ke Mekah, aku bimbang Yahudi tengok, dia akan bunuh. Satu-satu saksi. Kemudian saksi akhir zaman. Mukjizat Nabi, akhir zaman ni, terselah. Bila mari hari-hari sains, Nabi kata, bila ada seekor lalak, jatuh dalam air, kemudian selam. Dalam lalak tu ada ubat, ada nawang. Ahli sains cari, tengok, jumpa. Nabi kita sebut satu-satu benda-benda yang ajaib zaman dulu, yang tak masalah orang fikir zaman dulu, kali ini sudah terfikir. Mana orang tak fikir zaman dulu? Zaman dulu orang fikir. Bila Nabi kata, aku dengar batu dekat muka salam kepada aku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mesti kita kata ni. Cakap apa batu salam? Mana batu boleh cakap? Ada batu boleh cakap? Zaman tu. Zaman kita ni kita bercakap dengan siapa? Cakap dengan siapa? Kita cakap dengan besi lah. Assalamualaikum. Cakap dengan besi lah. Ni besi, plastik, itu kecil. Betul tak? Apa batu dengan ni apa besi ni ada lidah. Ada lidah. Besi telefon ada lidah dia. Ada lidah. Kau boleh cakap. Jadi dalam kepala kita semakin hari semakin kuat kebenaran Nabi yang Nabi kita kata, semakin hari semakin terselah. Dengan penemuan sains yang lebih baru ni, belah. Kan Nabi kita waktu sallallahu alaihi wasallam waktu nak merah belah dada. Hari ni orang belah tak belah. Pergi di pusat jantung negara tu. Hari-hari berpuluh orang hari belah dada tengok. Tutup balik. Jadi penemuan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut benda-benda yang pelik ni, insya-Allah kita tengah duk kumpul. Mungkin kita keluar satu buku tentang penyaksian orang-orang lain terhadap orang ini ulama-ulama lain yang bukan dari orang Islam. Kita ada semua orang percaya. Orang bukan Islam dan ahli-ahli sains moden ni terhadap kebenaran apa yang Nabi kita beritahu. Insya-Allah taala. Jadi mudah-mudahan Allah Taala akan beri kekuatan lah, semangat ilmu ni untuk disampaikan kepada masyarakat. Biar kita terasa bahawa Nabi kata ni betul, 100%. Tak ada syak, tidak ada ragu, tidak ada suara keraguan lagi. Nabi kita ni betul. Yang meragukan kita ni siapa dia? Orang putih. Bila dimari Malaysia, nak mari merdeka boleh, tapi undang-undang aku tetap pakai. Kalau tak pakai undang-undang ni, huru-hara. Mana huru-hara aja? Undang-undang dia tu huru-hara. Betul? Bila tak lana sana Islam, kajian pasal menangguh berapa banyak di penjara-penjara ni. Duk tangguh orang-orang jadi penjara 20 tahun, 50 tahun. Dalam Islam, orang kira apa? Anak 10 dah ada. Boleh lagi dirogu anak. Subhanallahil azim.
Apa manusia lah kamu? Dalam Islam bahawa ini tak boleh hidup atas dunia ni. Kerjaan terus sampai mati. Dalam undang-undang kafir ni, undang-undang Lot ni, simpan lagi. Oleh kerana awak ni jahat, awak didenda 50 tahun penjara. Relax masuk dalam penjara. Makan ni ada. Kalau tak ada makan ni, suhakan pula mari. Hak asasi manusia mari. Lepas tu, anak-anak di rumah ni siapa tangguh? Menawih sendiri bini dia. Subhanallahilazim. Jauh langitnya bumi di antara apa yang ditinggal oleh Nabi SAW dengan apa yang dipikir oleh manusia yang akalnya sangat terhad. Jadi mudah-mudahan dengan kita beriman kepada Nabi SAW dengan bukti-bukti yang nyata begini, menguatkan kita, menaik semangatkan kita, menambah kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam perbincangan yang seterusnya di dalam bab yang berapa ni? Bab beriman kepada kitab-kitab Allah, insya-Allah. Apabila kita beriman dengan Rasul, kita belajar pula dalam beriman kepada kitab-kitab Allah. Al-Quran, bukan Quran saja ni. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf dan semua kitab-kitab yang lain. Tapi pokok utamanya Quran lah. Sebab Quran yang masih ada lagi. Di kitab-kitab lain kalau ada pun telah diubah. Telah dipindah oleh padri-padri. Yang dulunya pernah sujud kepada Herakla. Kerana tak mau beriman kepada Nabi SAW. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.